Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, hadirin Jumaat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan, itu hari Jumaat yang kedua. Anjuran Masjid Bukit Aman menggunakan kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 114, masuk ke tajuk hadis jariyah. Jariyah boleh bermakna sesuatu yang berlari atau sesuatu yang mengalir. Tapi jariyah di sini bermaksud hamba wanita, hamba sahaya perempuan. Jadi berlaku kekeliruan di dalam fikiran sebahagian umat Islam untuk memahami hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi ada kalanya kefahaman mereka menjadi tidak sahih. Apakah natijah daripada hadis ini? Soalan. Apakah itu hadis jariyah? Jawapan, ia adalah hadis riwayat Imam Muslim yang merujuk kepada seorang jariyah, seorang budak atau hamba perempuan milik sahabat Nabi Sayyidina Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW bertanya kepada hamba perempuan tadi tentang beberapa soalan yang berkaitan tentang keimanan sebelum dimerdekakan. Lalu ketika Nabi SAW bertanya kepada hamba wanita tadi, aina Allah? Kalau kita terjemahkan berarti di mana Allah? Lalu hamba tersebut menjawab, fis sama, di langit. Maka natijah daripada hadis ini, sebahagian umat Islam menyangkakan bahawa ini menjadi dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud bertempat, dan tempat Allah adalah di langit. Soalan, apakah pendapat muhaddisin, ahli-ahli hadis tentang hadis jariyah ini? Hadis tersebut ialah An Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami
Daripada Sayyidina Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanat li jariyatun tar'a ghanaman li. Saya mempunyai seorang hamba wanita yang kerjanya menggembala kambing untuk saya. Qultu ya Rasulullah, afala u'tikuha. Aku telah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tidakkah sepatutnya aku memerdekakan dia? Lalu Nabi SAW menjawab, i'tini biha, bawa hamba wanita itu ke hadapan saya. Nabi SAW ingin bertanya beberapa soalan. Fa'ataituhu biha faqala laha. Lalu aku membawa kepada Nabi SAW hamba wanita tadi. Lalu Nabi SAW bertanya kepada hamba tadi, aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Lalu hamba wanita itu menjawab, di langit. Qala man ana? Nabi SAW bertanya lagi, siapa saya? Lalu dia menjawab, anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Qala a'tikha fa innaha mu'minatun. Lalu Nabi SAW bersabda, merdekakanlah dia kerana sesungguhnya dia merupakan wanita yang beriman. Jadi kata mereka, inilah bukti bahawa Allah Ta'ala bertempat di langit. Kerana apabila hamba wanita ini menjawab bisama, Nabi SAW setelah bertanya siapa saya, dia menjawab Rasulullah, utusan Allah. Nabi SAW mengiktiraf keimanannya. Keterangan pertama, melihat kepada kekuatan hadis, kerana di dalam bab akidah, dan akidah itu mesti dengan jalan yang yakin, maka dalil akidah mestilah bersifat qat'i, bersifat pasti. Berbeza dalil dalam bab fiqh, kerana fiqh kita itu beramal dengan ghalabatuz zon, berat sangkaan. Contohnya kita solat, syaratnya kena menghadap ke kiblat, ke Kaabah. Padahal kita di Masjid Bukit Aman, kita tak pasti kalau kita menghadap ke kiblat atau tidak, kerana Kaabah bukan di depan mata kita. Kalau kita yakin, kita solat depan Kaabah, kita yakin kita sedang menghadap Kaabah. Tapi kalau seumpama di Malaysia, kita tak yakin, habis tu memadai dengan ghalabatuz zon, berat sangkaan kita berdasarkan perkiraan, perhitungan, bila kita mengarah ke sini, ini sudah mengarah ke Baitullahil Haram, sudah memadai. Tetapi akidah dia mesti yakin, dia tidak memadai hanya dengan berat sangkaan. Oleh kerana akidah itu mesti yakin, maka dalil yang menunjukkan kepada akidah yang yakin mestilah dalil yang pasti. Lalu sebahagian muhaddisin, walaupun hadis ini dinilai sahih dari segi periwayatannya oleh Imam Muslim, tetapi dari segi isi kandungannya adalah muttarib, ada ittirab. Kalau kita terjemahkan, ada kegoncangan, ada keraguan, iaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz matan yang berbeza-beza dan saling bertentangan, sehingga menjadikan isinya itu dhaif. Walaupun dari segi periwayatannya itu sahih, tapi oleh kerana ada hadis sahih lain begini isinya, ada hadis sahih lain pula isinya, maka daripada segi isinya itu dhaif, tidak kuat untuk dijadikan sandaran di dalam bab akidah. Ini approach, pendekatan sebahagian muhaddithin, iaitu ahli hadis, menilai hadis itu sebagai muttarib. Sebahagian yang lain pula menilainya sahih, hadis tak ada masalah. Namun dari segi kefahaman, bukan ianya bermaksud bahawa Allah SWT mendiami langit, Allah Ta'ala bertempat di langit, tidak. Kerana sepakat umat Islam, yang namanya langit adalah makhluk Allah. Dan sepakat umat Islam ahli sunnati wal jamaah bahawa tidak mungkin Allah berada pada makhluk dia. Apatah lagi kalau Allah itu bersatu dengan makhluk, itu akidah yang batil. Itu namanya akidah al-hulul wal ittihad. Hulul makna Allah berada pada makhluk, ittihad berarti Allah menyatu dengan makhluk. Kedua-dua akidah ini adalah akidah yang batil, akidah yang salah. Maka tak mungkin Allah itu berada di dalam makhluknya. Langit itu makhluk, syurga itu makhluk. Lalu apa maksudnya?
Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah terhadap hadis ini, ya, kerana kita sedia maklum bahawa Imam Nawawi rahimahullah taala adalah salah seorang ulama yang mensyarahkan hadis-hadis yang terkandung di dalam Sahih Muslim. Lalu Imam Nawawi menerangkan, qauluhu ainallah su'alun 'anil makanati la 'anil makan. Sabda Nabi SAW, ainallah, di mana Allah, itu adalah pertanyaan tentang kedudukan, ketinggian, darajah, bukannya tentang tempat. Kerana itu digunakan dari segi bahasa, perkataan aina ini tidak semata-mata bertanya tentang tempat. Aina juga boleh bertanya tentang kedudukan, martabat. Bahkan dalam bahasa Melayu ada sipi-sipi, iras-iras sebegitu. Misalnya satu orang apabila diminta tolong oleh orang lain untuk membuat sesuatu urusan, ya, jadi kata dia, minta maaf, urusan ni sebenarnya bukan saya yang putuskan, kena Datuk Seri sekian, Tan Seri sekian yang putuskan. Bolehlah tuan, takat tuan pun bolehlah kot. Di mana saya kalau nak bandingkan dengan Tan Sri? Saya tak berani. Di mana saya tu bukan bererti tempat, bukan bererti tuan dalam ofis, bukan begitu. Berarti dari segi kedudukan, saya tu kedudukannya, pangkatnya rendah. Jadi keputusan ini bukan bidang kuasa saya. Yang saya suruh kamu pergi tadi tu memang pangkat dia tu sudah memadai. Kalau di bank misalnya, manager tu dia ada had dia, nak approve sesuatu permohonan ada limit dia. Di mana saya berbanding dengan kredit komiti, kata dia. Kena pergi kredit komiti kalau jumlah macam ni. Jadi dalam bahasa Melayu juga ada perkataan di mana yang menunjukkan kepada kedudukan, pangkat, ketinggian, bukannya tempat. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bukan bererti Allah bertempat di langit, tetapi menceritakan kedudukan Allah Ta'ala yang sangat tinggi dan mulia. Jadi soalan aina Allah bererti apakah i'tiqad kamu tentang keagungan Allah? Manakala jawapannya fis sama, iaitu tinggi sekali, juga mempunyai makna bahawa darajah dan kedudukan Allah sangat tinggi. Dan ini adalah bahasa yang metaforikal. Kadang-kadang orang kata, bila bercerita tentang cita-cita dia, kata dia the sky is the limit. Langit itu adalah batasannya. Bukan cerita tentang langit, tapi menceritakan dia mempunyai cita-cita yang besar. Dia sanggup pergi jauh untuk menunaikan cita-cita dia. Dalam bahasa Arab juga mungkin ada istilah mengatakan himmatuhu fis sama, kesungguhannya itu di langit. Mana pula kesungguhan di langit? Kesungguhan itu kan dalam diri dia. Itu psikologi dia, itu emosi dia. Kenapa pula fis sama? Menunjukkan himmahnya berada pada kedudukan yang tinggi. Jadi ini yang disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Maka tidak boleh diyakini bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada hamba perempuan tersebut tentang tempat Allah. Juga tidak boleh diyakini bahawa budak perempuan itu bermaksud Allah mendiami langit, ya. Kerana kita sedia maklum, yang namanya makhluk, wujudnya itu adalah setelah diciptakan. Yang namanya Allah itu wujud tanpa ada permulaan. Berarti sebelum Allah ciptakan langit, Allah wujud. Wujud Allah tanpa langit pasti. Maka adakah setelah Allah mencipta langit berubah Allah Ta'ala menjadi bertempat? Itu mustahil. Kerana itu sifat makhluk. Jadi ini penting, ya. Berpegang kepada Quran dan hadis penting. Memahami Quran dan hadis dengan kefahaman yang benar, ya, itu lebih penting lagi. Bimbang, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, ramai yang menjadi sesat, dan dengan apa yang ada dalam Al-Quran juga ramai yang mendapat hidayah. Iaitu bagaimana memahami. Menetapkan Allah Ta'ala berada di langit bermaksud menempatkan Allah Ta'ala di sesuatu tempat
sedangkan Allah ada tanpa bertempat, ya. Sebab sebagaimana yang kita telah ceritakan, bahawa apa sahaja itu Allah yang ciptakan. Tempat itu adalah makhluk Allah. Maka Allah maujudun bila makanin. Allah Ta'ala wujud tetapi tidak seperti makhluk. Allah wujud tanpa bertempat. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah pernah berkata, kana Allahu wala makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Adalah Allah Ta'ala hal keadaan belum ada tempat lagi. Allah sudah wujud. Itu yang namanya sifat qidam. Wa huwa al-an. Dan Allah Ta'ala sekarang ini ala ma alaihi kan, sama sebagaimana sebelum diciptakan tempat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, inilah maksud daripada kalam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu sebagaimana Allah Ta'ala wujud sebelum diciptakan langit, maka demikianlah Allah Ta'ala setelah diciptakan langit tidak berubah menjadi bertempat di langit, tidak. Riwayat Ain Allah bercanggah dengan usuluddin, di mana seseorang tidak dihukum Islam atau tidak hanya dengan jawapan Allah di langit. Ganjil, kita tahu orang kafir nak memeluk agama Islam, dia jadi Islam dengan dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap itu, dia sudah jadi Islam. Walaupun belum sembahyang, belum puasa, belum haji, belum zakat, dia sudah menjadi orang Islam. Tidak ada dalam hukum syariat satu orang itu dia akan jadi Islam setelah dia berkata, aku menyaksikan bahawa Allah Ta'ala itu bertempat di langit. Wah, kamu dah jadi Islam dah sekarang. Tidak ada. Jadi kena difahami hadis ini, hadis yang sahih ini dengan kefahaman yang sahih. Bahkan usul dan dikenal dalam syariat yang dibawa di dalam hadis yang mutawatir. Beza, ya. Hadis kalau sahih semata-mata tetapi tidak mutawatir, diriwayat oleh bilangan perawi yang sedikit, mungkin 1-2 orang, namanya hadis ahad, statusnya zonni walaupun sahih. Statusnya masih ada keraguan. Kerana 1-2 orang boleh tersilap. Mungkin Nabi SAW bersabda lain dia sampaikan, atau dia sampaikan dengan makna. Kita kan tak selalu kita harfiah. Kita hanya sampaikan makna daripada percakapan tu, dan mungkin dia salah faham. Kemungkinan itu ada. Tapi kalau ramai yang meriwayatkan, takkanlah semua pakat tersilap, takkanlah semua pakat terlupa, tak mungkin. Maka mutawatir itu yakin, qat'i. Bila berbeza yang yakin dengan yang zon, didahulukan yang yakin. Apa dia? Hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh lebih 15 orang sahabat radhiyallahu anhum, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yakin bahawa inilah keislaman seseorang, iaitu aku diperintahkan, kata Nabi SAW, untuk memerangi manusia, yakni orang-orang kafir, hinggalah mereka menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa aku, iaitu Nabi SAW, adalah Rasulullah. Ketika itu sudah tidak boleh perang lagi. Berbeza sesama Islam itu biasa, tapi berperang sesama Islam itu dilarang. Bahkan dalam satu peperangan, apabila orang musyrik itu dijatuhkan oleh sahabat Nabi dan mereka ingin membunuh dalam peperangan, membunuh atau dibunuh, tiba-tiba orang musyrik itu mengucap la ilaha illallah. Mendengar ucapan tersebut, sahabat Nabi daripada kalangan Ansar mundur ke belakang, tak jadi nak bunuh. Tetapi sahabat Nabi daripada kalangan Muhajirin, dia tetap membunuh lelaki tersebut. Lalu Nabi SAW komplain, kritik, berhari-hari Nabi komplain, aqatal tahu ba'da'an qala la ilaha illallah, tergamak kamu membunuh dia selepas dia sudah mengucap la ilaha illallah. Sehingga oleh merasa terbeban dengan kritikan daripada Nabi SAW, dia, sahabat ini memberi alasan bahawa orang musyrik tadi dia hanya nak selamatkan nyawa dia saja. Kalau betul dia nak masuk Islam, kenapa tak masuk awal-awal? Sudah berperang, sudah jatuh, tinggal nak kena bunuh, masa itu baru nak mengucap. Itu defend.
yang dibawa oleh sahabat tadi, Nabi SAW tak setuju. Nabi SAW bertanya, adakah kamu membelah dada dia dan kamu melihat isi hati dia? Sebab kita ni manusia, nahnu nahkumu ala zawahir, kita berhukum berdasarkan yang zahir. Wallahu yatawalla as-sarair, Allah yang menguruskan yang tersembunyi. Dalam hati itu bukan kerja kita. Kita nak kata orang ni ikhlas, orang ni riak, orang ni apa, itu bukan kerja kita. Kerja kita lihat kepada zahir, dia sudah mengucap, dia sudah jadi orang Islam. Jadi jadi Islam itu dengan mengucap dua kalimah syahadah, bukan dengan mengatakan Allah Ta'ala bertempat di langit. Jadi hadis yang sahih, tetapi kefahaman perlu dipastikan sahih juga. Selesai. Di muka surat 118, subtopik yang ketujuh berkaitan dengan tawassul. Sebenarnya kita dah sentuh isu tawassul dalam bab yang ke-5 dahulu, iaitu menceritakan kekeliruan tentang masalah tauhid dan syirik. Kekeliruan membezakan antara ibadah hakikiyah, ibadah yang hakiki dengan arti kata menyembah, dengan ibadah yang ammah, ibadah yang umum, buat kebaikan tapi bukan menyembah. Kebaikan-kebaikan misalnya mencium tangan ibu bapa, tawaf keliling Kaabah, rokok sujud menghadap kepada Kaabah. Ini ibadah. Ada nilai ibadah. Tapi bukan mencium tangan ibu bapa berarti menyembah ibu bapa. Bukan berarti tawaf Kaabah berarti menyembah Kaabah. Bahkan sujud rokok menghadap Kaabah juga tidak berarti menyembah Kaabah. Itu kita telah bincangkan dalam bab yang kelima. Tapi diperdetailkan lagi, kerana ada sebahagian umat Islam menolak amalan tawassul, padahal ia adalah ajaran amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ataupun mereka membuat syarat-syarat yang tidak ada dalil. Mereka kata kalau nak tawassul boleh, dengan syarat orang yang kita bertawassul itu orang masih hidup. Tapi kalau kita bertawassul dengan menyebut orang yang telah meninggal dunia, itu haram. Itu tidak ada dalil. Bahkan saya pernah bertanya kepada orang yang berpandangan demikian. Bahkan saya bertanya lebih lagi, bukan tawassul, istighasah, meminta tolong. Ada tidak dalil yang mengharamkan? Kata mereka, ya, dalil banyak dalam Quran. Saya kata kalau banyak, saya nak dengar satu saja. Bawa datang satu dalil saja cukup. Yang kamu kata banyak itu yang menunjukkan haram. Sampai habis semua syarat. Tak ada dalilnya, tak datang. Hanya didakwa banyak dalil tapi tidak ada. Baik. Apakah makna tawassul? Tawassul daripada perkataan bahasa Arab, tawassala yatawassalu, iaitu mengambil sesuatu sebagai wasilah. Kita menjadikan sesuatu itu sebagai jalan, medium untuk sampai kepada sesuatu tujuan. Tawassul yang dimaksudkan di sini adalah kita itu berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala supaya datangnya satu manfaat kebaikan, atau memohon supaya dihindarkan daripada mudarat keburukan. Tapi dalam doa itu, instead of kita doa biasa, kita kata, Ya Allah, berilah saya rezeki, Ya Allah, sembuhkanlah saya dari penyakit, Ya Allah, kurniakanlah saya itu dan ini. Kita sebut nama orang soleh. Mungkin kita sebut, Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Atau orang wali misalnya, Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya. Lalu, inilah yang namanya tawassul. Tapi kita yakin, yang memberi, yang memperkenankan adalah Allah. Jadi dalam bab tawassul ini, ada jenis-jenis tawassul yang sepakat umat Islam tidak ada kekeliruan. Iaitu pertama, tawassul dengan Asma'ullahil Husna. Al-Asma'ul Husna, ya. Kita boleh saja misalnya berdoa, Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Tapi kita nak tawassul, kita kata, Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, urzuqna rizqan wasi'an halalan thayyibah. Itu dah tawassul dengan nama Allah. Boleh saja kita kata, Ya Allah, kurniakanlah aku ilmu. Tetapi kita bertawassul dengan nama Allah, Ya Alim. Kita nak kebijaksanaan, kita tawassul dengan nama Allah, Ya Hakim. Kita nak berdepan dengan musuh, kita bertawassul dengan nama Allah, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim dan sebagainya. Ini sepakat. Tak ada orang Islam yang kata haram, tak boleh tawassul dengan nama Allah, itu tidak ada.
Yang kedua adalah tawassul dengan menyebut amal soleh. Tawassul dengan amal soleh ni pertama boleh jadi kita nak berdoa, kita buat amal soleh dulu. Kita ada hajat, sebelum kita berdoa kita bersedekah dahulu. Misalnya, sebelum kita berdoa kita semayang dulu 2 rakaat. Itu satu bentuk tawassul dengan amal soleh juga. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah menyebut amal soleh dalam doa. Misalnya satu orang ditimpa penyakit, sudah bertahun-tahun tidak sembuh, sudah rasa penat menahan sakit, lalu dia ingin sembuh. Dia mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, 3 tahun yang lalu ketika saya masih lagi bertugas, sekarang sudah pencen, saya ditawarkan dengan rasuah sebanyak 50.000. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahawa aku teringin sekali. Tetapi oleh kerana aku tahu bahawa rasuah itu haram, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar, yang memberi rasuah dan yang meminta rasuah kedua-dua dalam neraka, lalu aku menolaknya. Ya Allah, kalau itu amal soleh di sisimu. Jangan kita ingat amal soleh buat baik saja. Orang ingat amal soleh semayang, baca Quran, zikir, ya itu amal soleh. Tapi termasuk amal soleh adalah menahan diri dari perbuatan yang jahat, menahan diri daripada perkara yang haram, teringin kita nak lakukan, tapi kerana Allah kita tinggalkan, itu amal soleh. Kalau kerana SPRM, itu belum tentu amal soleh. Ini kan SPRM tahu nanya aku, ya, itu belum tentu amal soleh. Tapi kalau kerana Allah, lalu dia sebut begitu, ya Allah, kalau itu amal soleh di sisimu, Engkau sembuhkanlah aku daripada penyakitku ini. Nah, itu contoh tawassul dengan amal soleh. Itu sepakat, tidak ada kekeliruan. Semua orang kata bagus, tawassul macam itu ikut sunnah. Mula berlaku kekeliruan dan pertikaian apabila melibatkan tawassul dengan orang soleh. Dah ada umat Islam mula keliru kat situ. Angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Engkau selamatkanlah aku daripada musibah yang menimpa ini. Ya. Ya Allah ya Tuhanku, dengan kemuliaan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani, Engkau permudahkanlah urusanku ini. Itu namanya tawassul dengan orang soleh. Di sisi umat Islam ahli sunnati wal jamaah, tawassul yang semacam itu tidak ada beza dengan tawassul dengan amal soleh. Sama-sama sebut benda yang baik. Amal soleh baik, kita sebut dalam doa, orang soleh juga baik. Bahkan orang soleh jadi soleh kerana amal soleh. Tapi dia dah mati, ya. Adakah dia mati menjadikan dia tidak soleh lagi? Kita tawassul dengan Nabi SAW kerana kemuliaan Nabi. Adakah Nabi hanya mulia ketika bagi dia masih hidup, lalu tidak lagi mulia selepas wafat? Kan tidak demikian. Jadi selanjutnya insya-Allah perbincangan tentang masalah tawassul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ini, insya-Allah kita sambung selepas daripada hari raya nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.